Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Polis Diraja Malaysia akhirnya mengeluarkan kenyataan yang mengejutkan. Polis Diraja Malaysia akhirnya buka suara, buka mulut dengan keputusan yang memang dinantikan oleh seluruh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Polis Diraja Malaysia mencadangkan untuk pindah akta berkaitan dadah selaras dengan perkembangan semasa. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mencadangkan kepada kerajaan supaya memindah atau menggubal beberapa akta yang berkaitan dengan hukuman dadah selaras dengan perkembangan semasa salah guna bahan terlarang itu di negara ini. Demikian kata Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik atau JSJN Bukit Aman, iaitu Datuk Ayub Khan Maidin PJ, yang berkata sebagai contoh jenis dadah yang kini banyak disalahguna penagih di negara ini ialah syabu dan pil ekstasi berbanding heroin sebelum ini. Sebelum ini katanya bagi heroin 15 gram memang hukuman gantung, tetapi bagi syabu dan pil ekstasi ialah 50 gram hukuman gantung. Jadi kita nak kurangkan lagi berat bagi syabu kepada 15 gram katanya. Cadangan ini telah dibawa kepada Kementerian Dalam Negeri KDN sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diteliti secara menyeluruh. Katanya kepada pemberita selepas majlis penutupan seminar isu sosial masyarakat, situasi cabaran dan pencegahan dalam era masa kini di Dewan Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM di Melaka pada hari ini. Beliau berkata, selain itu pihaknya sedang menyeraikan bahan-bahan kimia terlarang yang juga digunakan untuk menghasilkan dadah jenis syabu seperti syabu, jenis baru iaitu seperti syabu, ketamin, pil yabah dan pil kuda. Katanya setakat ini lebih daripada 60 bahan kimia terlarang tersenarai dalam penggunaan penghasilan dadah jenis baru di Malaysia berbanding lebih 900 bahan kimia terlarang untuk tujuan tersebut yang tersenarai di luar negara. Selain itu, kata Ayub Khan lagi, beliau berkata bahawa PDRM dengan bekerjasama daripada pelbagai agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM akan terus memperkukuhkan kawalan di sempadan negara bagi mengekang peningkatan penyeludupan ganja dari Thailand susulan keputusan kerajaan negara itu membenarkan rakyatnya menanam ganja berkuat kuasa 9 Jun yang lepas. Beliau berkata keputusan Thailand itu dilihat akan memberi impak kepada aktiviti penyeludupan ganja ke negara ini. Ekoran tiada lagi sekatan pergerakan tumbuhan itu di negara berkenaan, walaupun ia masih dilarang di Malaysia. Pergerakan ganja di negara itu tiada had lagi. Mungkin semua akan tunggu di sempadan untuk masuk ke Malaysia dan semalam saja sebanyak 860 kilogram ganja yang cuba diseludup masuk dari Thailand ke negara ini berjaya dirampas katanya. Mengulas tentang pemansuhan hukuman mati mandatori di negara ini dengan hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah, beliau berkata ia tidak akan memberi kesan negatif pada usaha PDRM untuk memerangi jenayah dadah dan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan katanya. Sumber berita daripada Bernama diterbitkan semula di Malaysia kini. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Najib Razak membuat sensasi lagi. Yang hairannya, walaupun sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, 210 juta denda, tapi beliau masih lagi berjalan sana sini dan tetap mempunyai kuasa yang hebat dalam kata-katanya. Terbaru ini,
Beliau dalam satu temu ramah bersama dengan satu temu bual khas. Dalam satu temu bual khas dengan CNN News 18 India pada Sabtu, beliau berkata masih ada harapan untuk kebangkitan politik, kata Najib Razak. Cash is king. Najib yakin kebangkitan politiknya tidak mustahil, terutama dengan pendedahan terbaru membabitkan Hakim Mahkamah Tinggi. Walaupun Hakim Mahkamah Tinggi memang mungkin ada ada konflik kepentingan dalam penghakiman, tetapi takkanlah 3 lagi Hakim Mahkamah Rayuan tetap benda sama, kan? Okey. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yakin dengan kebangkitan politiknya adalah tidak mustahil, terutama dengan pendedahan terbaru membabitkan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Hal itu telah diluahkan oleh Najib sendiri dalam satu temu bual khas dengan CNN News 18 India pada Sabtu. Katanya, saya percaya pertuduhan itu bermotifkan politik dan pendedahan baru-baru ini oleh pasukan peguam saya sangat jelas dan kami hanya mempunyai akses kepada bukti tersebut baru-baru ini. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengemukakannya lebih awal, katanya. Katanya lagi, ia sangat jelas seperti yang dibentangkan oleh peguam saya. Hakim Mahkamah Tinggi juga keliru, sedangkan itulah asas untuk satu perbicaraan yang adil, katanya. Saya berharap akan ada pengisytiharan salah laku. Ia sudah tentu akan dimainkan dalam arena politik dan apa-apa yang akan positif dari segi undang-undang akan membantu saya dari segi politik, katanya dalam temu bual ringkas selama 8 minit itu. Beliau turut mengulas hubungan dua hala antara Malaysia dan India yang disifatkan terjejas di bawah pimpinan Perdana Menteri sebelum ini, namun percaya ia mampu dipulihkan. Katanya, saya sentiasa menganggap India sebagai sahabat rapat dan saya melihat India sebagai salah satu sekutu strategik kami. Pusat kuasa baru, pusat kuasa yang semakin berkembang dan pastinya rakan kongsi strategik utama Malaysia. Kami percaya hubungan itu harus berbagai, paling utama hubungan perdagangan dan ekonomi, dan Malaysia berada dalam posisi untuk mengekspor lebih banyak minyak sawit ke India. Kekuatan India sebagai contoh dalam bidang IT, kami harus memanfaatkannya serta menggalakkan pelaburan langsung asing ke Malaysia dari India dan juga merangsang pelancong untuk antara Malaysia dan India, katanya. Ada banyak potensi dan saya positif banyak bahawa hubungan ini akan berkembang dan akan lebih kukuh pada masa akan datang, katanya lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pendapat kamu, bolehkah Najib Razak menang dalam kes ini? Kalau menang, memang banyak isu akan timbul selepas ini. Kalau menang, memang banyak isu yang akan timbul. Tapi kalau kalah, pun banyak isu juga yang akan timbul. Sama saja, dua-dua akan ada isu. Tapi yang pasti saya harap kebenaran diungkap, dirungkai. Okey, kebenaran dirungkai sama ada Najib menang atau kalah, yang penting kebenaran mesti ada. Tak kisahlah ada pendakwaan politik, bermotif politik atau tidak bermotif politik. Yang penting dosa tetap dosa. Saya dosa pula. Rasuah tetap rasuah. Yang penting apapun tujuannya, niatnya baik atau tidak, tapi kalau salah memang tetap salah. Penyalahgunaan wang dan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan sebagainya, itu semua salah tetap salah. Walaupun apa alasannya, salah tetap salah. Okey. So, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.